Hai, Assalamualaikum. Okay, dekat Facebook dah ready dan juga dekat Instagram. How is everyone doing? Hari ini saya nak berkongsi tentang cara terbaik untuk menasihati anak ataupun pasangan, insya-Allah. Okay, mungkin dekat sini ada yang macam pernah tanya saya ataupun tertanya-tanya lah kan, macam mana nak cakap dengan anak yang, ataupun macam nak tegur kesilapan anak, ataupun macam nak nasihat anak supaya melekat nasihat tu. Sebab banyak kali kita bercakap dengan anak, kadang-kadang anak tu nak kena cakap sejuta kali baru dia ingat, betul tak? Tak salah pun, memang itulah peranan kita kan, menasihati anak sampailah dia ketua. Okey, dekat Facebook kan kita dah ada Hadirah dan juga Kakak CL. Okey, Assalamualaikum semua. Salam Sayyidul Ayyam. Nampak tak? Bila masuk Ramadan je semua orang nak cakap Arab dah. Kenapa kan? Fariza Rahim? Macam kenal je. Hai, Waalaikumsalam, insyaAllah. So, okay. Hari ni saya seorang-seorang. Hari ni saya seorang-seorang, tak ada peneman. Tapi, insyaAllah next week punya Parent Reboot kita ada jemputan yang cukup-cukup istimewa, insyaAllah. Okay, tak boleh reveal lagi sekarang sebab surprise. Okay, sesuailah dengan tak naklah cakap, tunggu je next week. Tunggu je next week. Okay. Fariza Rahim, Siti Fatimah, Iya Rosli. Hai semua. Okay, dekat Instagram dan Facebook saya harap anda semua dah ready. Anda semua dalam keadaan yang baik, insyaAllah. Tak kisahlah dengar sambil-sambil ke kan. Dan hari ni saya pun tak bercadang untuk live lama. Sebabnya yalah, sebab bulan Ramadan ni kita tak nak buang masa bercakap terlalu banyak kan. Sebab kadang-kadang bila bercakap terlalu banyak ni dia macam banyak yang lawa je keluar daripada apa yang betul-betul memberi manfaat. Jadi saya bercadang untuk singkatkan kita punya sesi live Parent Reboot, insyaAllah, sebab kita nak terus straight to the point, terus berkongsi tentang cara terbaik untuk menasihat, macam mana nak nasihatkan anak ataupun pasangan, atau nak menegur kesilapan pasangan dengan cara yang terbaik, cara paling efektif, insyaAllah. Dan kita terus amalkan, tak naklah sembang-sembang kosong kan, biasalah bulan Ramadan ni. Bulan lain pun tak boleh sembang kosong kat sebenarnya kan, baca je. Okay. Jadi, hai Aisyah Nazir. Hai, Waalaikumsalam. Okey. Jadi kenapa penting untuk kita tahu cara terbaik untuk nasihatkan anak ni, atau untuk menegur kesilapan anak ataupun pasangan. Kenapa penting untuk kita tahu cara terbaik ni? Kenapa penting, bukan cara terbaik lah, cara yang betul cara yang buatnya bunyi motor. Cara yang betul. Kenapa penting untuk kita tahu cara yang betul untuk kita menasihati ataupun untuk kita menegur anak ataupun pasangan? Sebab cara kita cakap, cara kita tegur ataupun cara kita nasihat tu mempengaruhi apa kita nak cakap. Setuju ataupun tidak? Cara kita cakap tu mempengaruhi apa kita nak cakap. Sebab sentiasa, most of the time, apa yang lebih penting dari apa yang kita nak cakap tu, apa yang lebih penting daripada apa yang kita nak cakapkan tu adalah macam mana kita cakap tu. Itu jauh lebih penting. It is not about what you say, it is about how you say it. It is not about what you say, it is about how you say it. So apa yang lebih penting daripada apa yang kita nak tegur tu, apa yang kita nak nasihatkan tu adalah macam mana kita susun perkataan kita, macam mana kita set timing dia betul ke tidak, macam mana kita approach anak dan pasangan kita tu. So itu adalah lebih penting daripada apa yang kita nak cakap. So that's why penting untuk kita tahu apakah cara yang betul ataupun cara terbaik atau cara yang berkesan untuk kita menasihati anak ni ataupun pasangan. Okay, sebab kan kita ni, especially mak-mak lah. Saya tak tahulah mak-mak kat luar macam mana, mungkin anda semua muslimah, solehah kan. Tapi saya sendiri banyak keadaan saya alami, saya tersilap
di mana nasihat atau teguran yang saya berikan kepada anak ataupun pasangan tu kurang berkesan sebab mungkin kadang-kadang cara kita menegur tu mungkin secara perli-perli ataupun menyindir atau menyakitkan hati ataupun sarkastik. Sarkastik tu apa menyindir lah kan. Sarkastik dia macam menyindir. Saya rasa itu pun salah satu bentuk menyindir jugalah kan, betul tak? Yes. So kebanyakan masa kita nak tegur pasangan, nak nasihati pasangan ni, apa yang kita nak cakap tu serius ataupun kita betul-betul mengharapkan pasangan tu absorb apa yang kita nak tegur tu, tapi mungkin cara kita tegur tu atau cara kita nasihatkan tu atau cara kita sampaikan tu tak sampai pun kat dia atau dia tak faham. Mungkin kita perli-perli, menyindir kan, menyakitkan hati, sarkastik dan sebagainya. Dan banyak juga pasangan ataupun para isteri atau para suami yang tag pasangan dia dekat Facebook dengan harapan suami atau isteri dia ni faham apa yang dia nak cakap. Macam tu pun ada juga. Contoh macam kalau dekat posting-posting saya kan, selalu adalah macam contohnya isteri kan komen suami dia, abang tengok ni, kan saya dah cakap dah. Pula dia tegur kat situ. Dia tegur masa tag suami dia dekat posting tu. Ataupun macam baru-baru ni kan saya buat, tak adalah baru-baru ni, last year kan, saya buat seminar tentang urus emosi ataupun kawal marah tu kan. So adalah suami-suami yang tag isteri dia, ni awak lah ni suka marah-marah. Cuba dengar ni. Macam tu pula. Dia tegur melalui tag dekat Facebook. Adakah itu cara yang terbaik? Adakah itu cara yang terbaik? Ataupun itu lebih mengaibkan daripada orang yang kita nak tegur tu lebih rasa aib, lebih rasa sedih berbanding dia nak terima nasihat tu. So that's why penting untuk kita fikirkanlah, untuk kita memastikan cara yang kita nak guna ni, kita nak tegur anak, nak nasihati anak ni ataupun pasangan, mesti dengan cara yang tepat. Okey, dan insya-Allah hari ini saya bukan nak bagi tahu cara ni, cara yang saya nak kongsikan ni ada 3 cara yang saya nak kongsikan. 3 ke 5. Okey, bukan cara saya, okey, bukan daripada saya punya falsafah sendiri, bukan. Saya akan menggunakan buku ni insya-Allah, Cara Nabi Didik Anak. Okey, kita akan menggunakan buku ni dan buku ni saya kira dia adalah rumusan daripada kitab Tarbiyatul Aulad. Maksudnya cara Nabi mendidik anak menurut hadis-hadis sahih insya-Allah. Okey. So kejap lagi kita akan tengok macam mana apa cara-cara yang terbaik tu. Tadi kan saya dah cakap dah apa kesilapan-kesilapan kita bila kita nak menegur pasangan kan, tadi menyindir, memerli atau tag dekat Facebook, lepas tu ada ayat tambahan lagi kan macam ini macam awak lah ni, cuba dengar ni sikit kan. Contoh macam tu kan. So menyakitkan hati pasangan. Kalau anak pula, biasanya macam mana kita tegur anak? Anak macam mana kita tegur? Kita akan terus marah aja kan? Kita akan terus marah aja atau terus pukul je? Kita bukannya terus cakap apa yang betul atau apa yang sepatutnya. Kita terus attack je. Dan lebih teruk lagi, banyak keadaan yang saya tengok ada parents yang pukul anak sebab anak dia pukul orang. Contoh anak dia pukul dia kan, anak pukul mak tu pukul anak balik. Apa pukul mama ni sakit? Maksudnya anak tu dah confused dah kat situ. Mak pukul aku boleh pula, aku pukul mak tak boleh. Macam tu. Faham tak? So kebanyakan masa kita silap dari segi nak menegur tu, cara kita menegur tu. Kita terus marah, kita terus pukul anak, tapi anak tak tahu pun. Habis tu kalau tak boleh pukul boleh apa? Kenapa tak boleh pukul? So anak tak dapat, dia macam tak dapat message tu. Dan kesalahan kita yang lain juga adalah mungkin kita nasihat atau kita nak menegur pasangan atau anak tu pada waktu yang salah. Wrong timing. Wrong timing maksudnya contohlah pasangan baru balik kerja. Macam mana keadaan pasangan baru balik kerja? Adakah dia dalam keadaan yang sedang bersedia untuk menerima nasihat ataupun teguran? Memang tak lah kan, orang penat kot. Dekat kerja dah stres, takkan balik rumah nak bersedia menerima nasihat pula.
Anak baru balik sekolah, samalah. Anak baru balik sekolah pun macam mana keadaan dia? Dia nak rehat, dia nak release stres sebab dekat sekolah dia dah guna mungkin satu bahagian otak iaitu dia punya thinking part of the brain kan. So dia kena guna another part of the brain untuk dia refresh balik, untuk dia rejuvenate energy dia balik. So itu bukan masa yang sesuai untuk kita nak bagi nasihat atau nak teguran atau nak highlight dia punya kesalahan dan sebagainya. Okay? Saya nampak kat sini tadi. Okey, Rahimah cakap marah tapi tak berkesan. Esok buat balik. Okey, kejap lagi kita tengok macam mana cara yang betul sepatutnya untuk kita tegur ataupun nasihat anak dan pasangan ni. Selain daripada wrong timing kan, selain daripada wrong timing, kita juga selalu tegur ataupun nasihat anak dan pasangan ni di tempat yang salah. Tadi masa yang salah, waktu yang salah. Ni tempat pula salah. Wrong place. Contoh, kita tegur anak depan orang, depan kawan-kawan dia. Mana maunya dia nak terima nasihat tu. Of course lah dia lebih mengaibkan, betul? Lebih mencalarkan emosi dia berbanding buat dia berfikir tentang nasihat tu atau tentang teguran tu. Contoh lain, mungkin kita tegur pasangan di hadapan keluarga, di hadapan menantu-menantu yang lain, let's say lah kan contoh. So tempat-tempat tu, mungkin keadaan tu, tempat yang kita pilih untuk menegur ataupun menasihati tu tempat yang salah dan mengaibkan. Okay? Dan mungkin kalau kita tak, mungkin kita pilih wrong timing, wrong place dan juga wrong approach. Wrong approach. Wrong approach ni macam mana? Yes, rasa terjatuh maruah kalau ditegur hadapan kaya. Ramai ibu bapa ingat kan, anak-anak kecil ni dia tak ada maruah tau. Sebab anak-anak kecil macam umur 3-4 tahun lah contoh lah kan, atau 4-5 tahun macam tu. Ramai ibu bapa tak tahu yang sebenarnya anak-anak ni juga ada maruah. Anak-anak ni juga tahu rasa malu sebenarnya bila dimarah atau ditegur di hadapan khalayak ramai. Dan itu yang membuatkan kadang-kadang anak ni lebih protes, lebih memberontak. Bukannya dia lebih insaf, tapi dia lebih memberontak. Sebabnya kita dah menjatuhkan maruah dia, kita dah membuka aib dia pula, kita dah bagi tahu pula semua orang yang anak kita ni ada kesalahan, ada benda-benda tak elok yang dia buat. Itu memang Allahu Akbar. Saya rasa memang parents itulah yang dulu yang kena insaf sebenarnya. Sebelum nak harapkan anak tu insaf, parents tu dulu kena insaf. Okay, saya cakap tadi tentang wrong approach. Kan tadi wrong timing. Wrong timing ni contohnya waktu-waktu yang tak tepat lah kan. Macam pasangan baru balik kerja, anak baru balik sekolah, tengah penat, ataupun diorang tengah serabut, tengah fikir, tengah stres dan sebagainya. Orang yang tengah stres, tak kisahlah anak ke pasangan, okay? Orang yang tengah stres bukan, jangan pernah nasihati orang yang tengah stres. Sebab orang yang tengah stres ni, mereka perlu didengari, bukan dinasihati. Ini adalah tips yang very powerful yang saya dapat daripada pakar psikiatri. Masa saya pernah buat live dengan beliau last year macam tu. So dia kata kalau pasangan kita tengah stres kan, atau anak kita tengah tantrum lah, stres lah tu kan, tengah serabut. Kita terus datang macam, itulah kan mama dah cakap, sepatutnya kamu buat macam ni, bukan macam ni. Dah ambil nasihat pula. Memang dia takkan makan, memang dia takkan absorb punya nasihat tu. Sama macam pasangan. Kalau pasangan tengah stres, jangan datang kat dia nasihat, jangan datang kat dia bagi 5 tips yang saya baru baca tadi daripada Facebook. Memang tak. Please don't. Orang yang tengah stres, orang yang tengah serabut, hanya perlu didengari, bukan dinasihati. Jadi, bila kita approach tu, kita datang dari perspektif nak faham. Okay, nak faham. Saya nak faham kenapa awak stres. Cakap macam tu kat pasangan. Contohnya dekat pasangan ataupun dekat anak. So, dengari mereka, bukan nasihati. Itu kalau mereka tengah serabut lah. Tu wrong timing tadi itulah kan. Kalau time tu lah kau nak bagi nasihat, memang tak. Lagi dari rumah di pasangan tu kan. Okay, yang wrong approach tadi pula. Wrong approach adalah bila kita nak tegur ataupun nak nasihati tu, kita tiba-tiba je tegur. Maksudnya kita tak
tak connect before correct. Saya selalu berpegang kepada prinsip connect before correct. Connect before correct. Maksudnya build dulu jambatan emosi tu sebelum betulkan kesilapan anak ataupun pasangan. Contohlah kan macam suami kita tak sidai towel. Besarnya masalah. Tak sidai towel. Suami tak sidai towel kan. Tiba-tiba suami tengah makan dekat bawah kan. Tiba-tiba dia terus, kenapa tak sidai towel? Dah berkali dah saya cakap sidai towel dekat tempat dia, bukan dekat situ. Contohlah kan. Suami tengah makan. So, apa kau tiba-tiba datang macam tu kan? So, samalah dengan masalah yang lebih besar. Tadi masalah tak sidai towel tu simple sangat kot. Kau sidaikan je lah. Kan? Atau masalah yang lebih besar lah. Jadi kat sini approach dia yang salah adalah apabila kita terus attack tanpa connect dulu. Maksudnya nak connect tu kita tanyalah dulu okey ke tidak, apa yang dia lalui hari tu, apa yang membuatkan dia serabut, stres dan sebagainya. Itu adalah connect before correct. Okay. What to do bila anak tengah mengamuk atau tantrum. Sekejap lagi insyaAllah. Puan Ia. Okay. Okay. Jadi, satu lagi approach yang silap. Ramai parents silap. Satu lagi approach yang silap. Ini especially untuk anak-anak kecil lah. Younger kids maksudnya. Dia tegur, maksudnya dia, kan saya cakap tadi connect before correct tu kan. Dia nak correct lah, dia nak tegur ataupun nak nasihatkan anak dia, tapi dia tegur lambat sangat. Maksudnya dia tegur kesilapan yang dah lama sangat berlaku. Sebab anak-anak kecil ni, mereka ni live in the moment tau. Mereka live in the moment. Mereka tidak ingat dah apa kesilapan yang diorang buat pagi tadi, semalam, 2 hari lepas. Diorang dah tak ingat dah. Jadi tegur lambat sangat pun tak boleh juga. Jadi cepat-cepatlah bila dah nampak kesilapan atau contohnya ada adab-adab yang tidak tepat yang anak buat, tegur. Kalau tak boleh terus tegur pun jangan lambat sangat. Malam kang baru kau nak tegur. Dia pun dah tak tahu dah. Mak aku cakap pasal apa ni? Bila masa pula aku buat macam tu? Kan? So itu adalah beberapa isu ataupun beberapa kesilapan yang kita buat yang mungkin disebabkan oleh kita tak tahu cara yang betul untuk menegur ataupun kita tak tahu cara yang betul untuk menasihati anak dan pasangan. So, apakah cara-cara yang betul? Okey, apakah cara-cara yang betul? Saya akan merujuk kepada buku ini. Okey, Cara Nabi Mendidik Anak. Dia mirror image. Sorry lah. Okey, cara baru berkahwin, how to communicate with an avoidant introvert spouse. Itulah saya cakap tadi. Kena cari the right timing, the right place and the right approach. Okay. Mungkin introvert ke, extrovert ke, dia sebenarnya kedua-duanya ada pros and cons. Kita ni manusia kan berbeza-beza. Tapi bila kita, yelah mungkin baru berkahwin kan, tak kenal lagi mood dia bila okey kan. So itulah yang kita perlu belajar. Okay. So insyaAllah kita akan guna buku ni. Tapi ada buku ni bolehlah buka muka surat 156. Ini bukan buku saya je. Ini adalah buku daripada Dr. Muhammad Nur Abdul Hafiz, terbitan Sri Saujana. Saya banyak sangat refer buku ni to be honest. Saya banyak sangat refer buku ni untuk mendidik anak saya sendiri juga. Okay, so apakah cara yang paling tepat ataupun cara yang paling berkesan untuk menasihati ataupun untuk mendidik anak ataupun untuk menegur pasangan dan sebagainya? Ada 3 keadaan kat sini yang Nabi Muhammad SAW sarankan, okay? Di mana yang pertama adalah dalam perjalanan. Apa tajuk buku ni? Berapa kali nak angkat dah ni. Cara Nabi Mendidik Anak. Mungkin tim saya boleh sharekan dekat komen dekat Facebook dan juga Instagram. Okay. Kat mana nak beli? Saya beli dekat Shopee saja. Okay. InsyaAllah. Okay. So, apakah 3 cara tu? Apakah 3 cara yang tepat tadi tu? Rasulullah sendiri menyarankan 3 keadaan ni adalah keadaan yang
terbaik ataupun paling efektif untuk kita menasihati atau untuk kita mendidik atau untuk kita menegur pasangan dan anak kita. Yang pertama adalah ketika dalam perjalanan. Ketika dalam perjalanan. Di mana Rasulullah sendiri, dalam ni ada hadis yang sahih di mana membuktikan bahawa Rasulullah sendiri sentiasa melakukan macam nasihat ataupun menegur ataupun mendidik kanak-kanak yang di bawah jagaan dia kan. Macam ni ialah hadis daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas masa dia masih kecil. Okay, so dalam perjalanan ni tak kisah sama ada berjalan kaki ataupun menaiki kenderaan. Macam kita mana ada naik jalan kaki dah kan? Ada ke jalan kaki? Jalan kaki pergi mana? Okay, dari bilik ke bilik air mungkin jalan kaki lah kan? Tapi itu perjalanan juga ke apa? Okay, so maksudnya dalam perjalanan bersama anak ataupun bersama pasangan, ketika itulah kita menasihati atau kita berbual atau kita mendidik. Okay, so yang pertama adalah dalam perjalanan. Sebab apa? Sebab apa dalam perjalanan adalah one of the best time ataupun one of the best I would say the best situation, the best condition, dalam keadaan yang itu adalah keadaan yang paling efektif untuk kita menasihati anak dan juga pasangan adalah disebabkan oleh itu adalah masa kita bersama dan kita tak boleh pergi mana-mana. Maksudnya kalau kita dalam kereta sekalipun kita tak boleh pergi mana-mana. Kalau kita kat rumah kan, kita kat rumah, mungkin kalau kita bercakap dekat rumah tu mata sambil tengok TV, sambil tengok phone ke, atau sambil main-mainan ke, atau sambil masak ke, sambil banyak benda yang kita boleh buat serentak. Okay? Tapi bila dalam kereta ataupun dalam perjalanan atau dalam kenderaan, kita tidak banyak distraction. Kita tak banyak sangat distraction yang membuatkan kita tak boleh nak fokus kepada nasihat ataupun teguran tu. Walaupun waktu tu kita tidak bersedia untuk menerima teguran. Contohlah macam anak masuk kereta, ada je waktu-waktu yang anak masuk kereta dia macam marah-marah ataupun dia mengantuk dan sebagainya kan. Tapi anak tak ada pilihan. Tutup radio dan bagilah kata-kata nasihat waktu tu ataupun teguran waktu tu. Itu adalah keadaan yang pertama. Okay, one of the best time untuk kita memberi nasihat ataupun teguran. Okay, dan dekat sini ada juga maksud hadis ni di mana Rasulullah cakap besarnya penerimaan si anak di waktu macam ni, di waktu dalam perjalanan tu. Maksudnya readiness anak untuk accept atau untuk absorb apa jua nasihat, apa jua teguran adalah besar, adalah sangat-sangat ready. Adalah sangat-sangat ready. Okey, jadi mungkin kita boleh amalkanlah lepas ni masuk kereta tu kan. Jangan on radio terus kan. Ni tiba-tiba je on radio terus. Tengok muka depan buku tu. Okay, kejap lagi saya promote buku lah. Walaupun bukan buku saya. InsyaAllah kejap lagi saya promote buku. Okay. So itu adalah keadaan yang pertama. The best time untuk kita nasihatkan anak ataupun pasangan, iaitu di dalam kenderaan, di dalam perjalanan. Yang kedua, okay, keadaan yang kedua, bilakah ataupun apakah cara yang efektif ataupun cara yang tepat, cara yang terbaik untuk kita menasihati ataupun untuk kita menegur pasangan dan juga anak, iaitu cara yang kedua ialah waktu makan. Waktu makan. Okey, macam mana yang saya ulang banyak kali sebelum ni, jadikanlah waktu makan itu sebagai screen free family time. Screen free family time, waktu makan. Okey, kalau boleh elakkanlah makan depan TV. Kalau let's say lah memang tempat makan tu, dining table tu betul-betul menghadap TV, mungkin boleh ubahlah posisi tu ke, atau ubah TV ke, atau tutuplah TV tu. Okay, elakkan screen time waktu makan, sebab ini adalah sebenarnya
cara ataupun waktu yang sangat tepat untuk kita mentarbiah pasangan dan juga anak-anak especially lah. Sebab dekat sini ada banyak hadis dekat sini, saya tak nak baca satu-satu Kang, apa ni confusing kan, macam banyak sangat kan. Tapi dia punya key point adalah waktu makan adalah waktu yang sangat mustajab ataupun waktu yang sangat tepat untuk kita mendidik anak tentang adab dan juga tentang agama lah, tentang akhlak dan sebagainya. Sebab kenapa? Kenapa? Sebab pada waktu ini saya baca daripada buku pada waktu ini seorang anak dia akan melakukan, bila kita lapar ni bila kita lapar kan, kita nak makan, dia akan tend to melakukan behavior yang pelik-pelik, macam tak sabar ke, atau macam tiba-tiba kaki naik atas meja, atau tiba-tiba makan dengan gelojoh dan sebagainya. So ada banyak keadaan yang kita boleh tegur masa tu. Dan waktu makan tak ada orang nak marah kalau waktu makan ni. Sebab semua orang nak makan. Sebab semua orang lapar. So itu adalah waktu yang tepat untuk kita menegur kesalahan-kesalahan anak ketika itu. Alright. So dekat sini Nabi cakap kalau ibu bapa tu tidak duduk bersama anak, makan bersama anak, maka ibu bapa tu kira macam rugilah sebab dia kehilangan satu kesempatan yang sangat besar atau peluang yang sangat besar untuk dia mendidik anak dia ataupun untuk dia menasihati anak dia. Di mana maksud dia dekat sini, waktu makan ni adalah waktu yang sepatutnya perlu direbut lah. Perlu direbut. Waktu makan bersama ni adalah satu waktu yang dimestikan ataupun digalakkan lah. Digalakkan sebab inilah waktu yang kita dapat rasa kebersamaan tu, dan itulah sebenarnya juga waktu yang tepat atau waktu yang efektif, waktu yang terbaik untuk kita menasihati pasangan dan anak kita, insya-Allah. Okey, itu cara yang kedua. Ada banyak soalan yang saya terlepas tadi, minta maaf mungkin kejap lagi saya scroll balik. Okey, cara yang ketiga. Okey, alright, cara yang ketiga adalah keadaan yang tepat yang efektif untuk kita nasihat ataupun menegur pasangan dan anak adalah waktu sakit. Waktu mereka sakit, bukan waktu kita sakit. Waktu kita sakit, kita yang tegur orang, kita yang mati. Betul tak? Okey, waktu mereka sakit, waktu anak sakit atau waktu pasangan sakit. Okey. Okey, ramai ni bagi feedback pasal waktu makan ni. Okey. Yang ketiga adalah waktu sakit. Waktu sakit adalah antara waktu yang baik atau waktu yang efektif untuk kita menasihati anak ataupun waktu kita untuk kita menegur pasangan dan anak. Okey, kenapa waktu sakit? Cuba ingat ataupun cuba kita ingat baliklah keadaan anak waktu sakit macam mana. Anak waktu sakit adalah waktu yang dia paling perlukan kita. Waktu yang dia paling hopeless. Waktu yang dia paling tolonglah mama sakit. Macam tu. Betul tak? So, itu adalah waktu. Bukan sahaja untuk anak, untuk orang dewasa juga. Di mana dinyatakan dekat sini, dalam buku ni, cara Nabi mendidik anak ni, dinyatakan dekat sini, sakit dapat melunakkan hati orang-orang dewasa yang keras. Dan juga anak-anak dan juga anak kecil ketika sakit. Okay, so sakit ni dia memang akan melembutkan, somehow dia akan melembutkan hati manusia dan juga dia akan mengembalikan manusia tu kepada fitrah. So maksudnya kita punya readiness untuk dinasihati, readiness untuk insaf itu besar. So itulah sebenarnya peluang untuk kita didik anak kita, nilai-nilai yang kita nak didik ataupun untuk kita menegur kesilapan-kesilapan dia dan sebagainya. Edisi bahasa Indonesia tidak, ini edisi bahasa Malaysia. Tapi ada juga yang edisi bahasa Indonesia. Okay? Alright. Jadi ada contoh-contoh dekat sini di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada banyak keadaan yang bila baginda berjumpa dengan orang-orang yang bukan Islam, waktu biasa, baginda tak suruh pun orang tu masuk Islam.
Tapi waktu orang tu sakit, baginda akan datang menziarahi, baginda akan datang ziarah dan minta orang tu masuk Islam. Dan kebanyakan masa orang tu akan masuk Islam. Jadi nampak tak, waktu sakit ni adalah waktu yang maksudnya waktu yang kita boleh capture orang tu punya hati lah, capture the heart. Maksudnya kita mudah untuk kita penetrate hati dia, penetrate kefahaman dia, termasuklah pasangan dan anak. Jadi itulah dia tiga keadaan ataupun tiga cara terbaik ataupun cara efektif yang kita boleh amalkan untuk kita nasihati anak dan pasangan, kita mendidik mereka dan juga kita menegur kesilapan-kesilapan mereka. Yang pertama tadi dalam perjalanan, ketika dalam keadaan kenderaan ataupun ketika dalam perjalanan. Yang kedua adalah ketika waktu makan. Waktu makan, pastikan waktu makan anda adalah screen free family time. Waktu bersama tanpa screen. Okey, waktu makan. At least dapat sekali sehari pun okey lah kan. Okey, yang ketiga adalah waktu anak sakit atau waktu pasangan sakit. Sebab itu adalah waktu mereka paling paling mudah untuk penetrate hati mereka, insya-Allah. Alright. Ada dua cara tambahan yang saya nak tambah dekat sini, di mana saya pernah dengar, ini adalah tips tambahan lah, tips tambahan yang saya juga amalkan sejak sekian lama dan masya-Allah ini pun adalah antara cara yang support hadis-hadis yang Nabi hadis tentang cara menasihati ni kan, dan memudahkan insya-Allah. Okey, yang pertama adalah sebelum kita nak bercakap tu, contohlah kan kita nak bercakap dengan pasangan, nak bercakap dengan suami atau nak bercakap dengan isteri. Isteri aku ni degil sangat, ada je benda aku nak tegur, dia tak dengar. So sebelum kita nak bercakap dengan pasangan, supaya dia ni faham dan dia ni dengar dan dia tak salah faham. Okey, amalkan doa Rabbi shrahli tu. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya rasa doa tu kan dari sekolah lagi kita dah hafal. Betul tak? Kan doa Rabbi shrahli tu. Rabbi shrahli sadri, lapangkanlah dada aku, wa yassirli amri, permudahkan urusan aku. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan lembutkan lidah aku, lancarkan pertuturanku supaya orang yang mendengar ni faham. So kat situ kita serahkan kefahaman orang tu kepada Allah. Maksudnya Allah yang akan bagi kefahaman orang tu dekat orang tu. Allah yang akan bagi readiness dekat orang tu untuk dengar apa yang kita, untuk bersedia nak dengar apa yang kita nak sampaikan ni. So doa tu sangat-sangat, saya rasa sangat powerful lah. In fact saya nak cakap dengan anak pun, kalau saya rasa benda tu susah, contohlah macam anak saya sekarang dah masuk fasa pra remaja kan, so dia dah ada peer pressure tu. Peer pressure. Yalah, pressure tu. Dia macam kawan-kawan dia main game, dia pun nak main game. So benda-benda macam ni yang kadang-kadang susah untuk kita didik anak kan, tentang benda-benda yang melibatkan masyarakat ataupun tekanan daripada kawan-kawan, rakan-rakan sebaya dan sebagainya. Saya gunakan doa ni dan saya tak tahu macam nak cakap, tapi saya betul-betul boleh rasa yang Allah permudahkan. Allah permudahkan apa yang saya nak sampaikan tu, insya-Allah difahami dan buat orang yang dengar tu berfikir, insya-Allah. Okay. Okay, Muhammad Ali Pandu as usual. Thank you so much. Thank you so much. Apa doa dia? Doa dia Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tak silap saya itu adalah doa Nabi Musa, tak silap. Boleh Google. Dan doa tu kan kita dah belajar daripada zaman sekolah dulu kan. Semalam dah dengar dekat live dekat Zayan. Ya betul. Saya kongsikan doa yang sama dekat Radio Zayan semalam. Tapi semalam tajuk kita suami isteri tak sekepala kan. So itu juga sebenarnya, yalah bila kita tak sekepala suami isteri ni, seorang cakap A, seorang cakap B, lepas tu dah bertekak depan anak pula. So inilah juga doa yang kita boleh amalkan supaya Allah lapangkan dada kita, Allah permudahkan urusan kita dan juga Allah beri kefahaman kepada orang yang mendengar tu. InsyaAllah. Dan tips tambahan yang kedua adalah bila kita nak menegur,
atau kita nak mulakan teguran dan nasihat tu, kita mulakan dengan kata-kata maaf atau terima kasih. Bukanlah maafkan saya ya, saya nak cakap sikit, bukan macam tu. Kalau macam tu dah baik jadi announcer dekat Zayan je lah kan. Okay, bukanlah macam tu, tapi maksudnya kita lower down ourselves first. Contohlah sebagai mak, kita nak tegur anak kita yang mungkin ganas bila bermain. Contoh kan, ganas kan, sikit-sikit nak pukul orang, sikit-sikit nak terkajang orang, sikit nak bully orang, contohlah. Kita nak tegur anak tu, kita cakap dulu. Contoh anak saya Haikal, nama anak saya Haikal. Haikal, Mama minta maaf ya kalau sebelum ni Mama mungkin banyak pukul Haikal, banyak sakitkan badan Haikal, mungkin Mama tampar Haikal, Mama terajang Haikal, Mama minta maaf sangat. Walaupun kita tak ingat pun bila adakah aku pukul dia? Tak ada pun. Tapi Mama minta maaf sangat. Mama minta maaf sangat, tapi mungkin kesilapan Mama juga, disebabkan kesilapan Mama juga, Haikal tengok Mama pernah buat macam tu. So that's why Haikal pun mungkin tak boleh kawal tangan, kaki daripada memukul, buat dekat orang. So Mama minta maaf sangat, tapi benda tu adalah satu benda yang Allah tak suka, ataupun satu benda yang menyakitkan orang. Satu benda yang orang tak suka. Tak ada siapa pun suka orang, tak ada siapa pun yang suka dipukul, main dengan orang ganas, tak ada siapa pun yang suka. Jadi mulakan kita punya nasihat tu dengan minta maaf. Samalah macam kalau kita nak menegur pasangan. Minta maaf ya kalau sebelum ni saya berkasar dengan abang, contoh kan. Okay, mulakan dengan perkataan minta maaf atau terima kasih. Terima kasih tu contohnya macam saya suka highlight terima kasih yang kecil-kecil. Contohnya macam terima kasih tahu semalam Haikal, semalam masa Mama nak turun kereta, Haikal tolong bukakan pintu. Terima kasih tahu, Mama suka sangat Haikal buat macam tu. Mama rasa terharu. So sebenarnya perkataan-perkataan ni, perkataan minta maaf dan terima kasih ni, dia menundukkan orang yang mendengar tu tau. Walau macam marah pun, walau macam mana bengang pun, walau macam mana tak ngam lagi pun, itu adalah the fastest way untuk connect before correct sebenarnya. That is the fastest way untuk connect before correct. Okay, mulakan dengan perkataan minta maaf atau terima kasih. Okay, so banyaknya soalan. Okay, ada soalan ke dekat Instagram, dekat Facebook ni ada banyak ni. Kalau kita nak tegur ibu bapa pula macam mana sesuai tak waktu-waktu tersebut? Ibu bapa maksudnya atuk nenek lah kan? Atuk nenek kepada anak kita, betul? Sebab last 2 weeks topik saya dengan Zayan ialah atuk nenek, campur tangan atuk nenek, campur tangan atuk nenek. Dekat situ pun saya ada kongsikanlah, sebab itu dah tajuk lain, kita akan drag pula nak bercakap tentang tajuk ni. Tapi secara surface-nya macam mana kita nak tegur ibu bapa kita adalah dengan mengetahui, dengan kita yang kena ada awareness tentang macam mana pun dia adalah parents kita tau. Macam mana pun kedudukan dia di sisi Allah mulia. Dan kita pun patut muliakan dia. Macam mana pun dia punya kesilapan tu. Tapi insya-Allah kalau mungkin anda dapat peluang untuk bersama-sama di waktu-waktu yang saya cakap ni kan, dalam perjalanan, waktu makan, waktu sakit, insya-Allah anda boleh cuba. Okey, boleh cuba. Sebab waktu-waktu ni memang Nabi Muhammad pun cakap waktu-waktu ni adalah waktu yang mungkin waktu tu kita paling connected lah. Paling connected. Sebab bila dalam perjalanan tu kan kita nak menuju ke satu tempat yang sama. Betul tak? Mana ada orang dalam perjalanan sama-sama, seorang nak ke sana, seorang nak ke sini. Dah kita dalam satu kereta, betul tak? So, waktu makan pun sama. Kita sama-sama nak makan. Waktu sakit pula adalah waktu di mana orang tu sangat lemah dan sangat bersedia untuk menerima sokongan, menerima kekuatan daripada siapa-siapa yang try nasihatkan dia ke apa. Okay? So, insyaAllah boleh cuba Puan Nora Aisyah Farhana. Okay, apa doanya dah cakap dah tadi.
Assalamualaikum puan, waalaikumsalam. Baru masuk ke tu. Macam mana nak tegur kanak-kanak 5 tahun? Adakah guna tips yang sama? Yes, guna tips yang sama. Okey, macam mana nak tegur kalau anak ni dah nasihat dah tapi buat lagi. Okey, kita parents saya ingatkan diri saya juga, kewajipan kita adalah menasihati. Kewajipan kita adalah mengingatkan. Kewajipan kita adalah menegur. Tapi untuk mengubah, untuk decide untuk anak tu berubah ataupun tidak, untuk decide anak tu faham ataupun tidak, bukan kuasa kita. That is beyond kita punya power. Okay, so ambil sampai situ je supaya kita tak stres tau bila kita nasihatkan orang, tak dengar-dengar pun, berapa kali cakap tak dengar-dengar. Sebab kadang-kadang melalui orang-orang macam ni yang mungkin kita dah cakap banyak kali tapi tak faham, especially anak kan, sebenarnya itu adalah peluang tau. Sebenarnya Allah tengah build kita punya consistency. Allah tengah build kita punya kesabaran. Allah tengah build kita punya kemahiran dalam menasihati, dalam menyusun pertuturan kita. Dan mungkin kalau anak tak faham apa yang kita cakap, sometimes kita yang perlu ubah cara kita menyampaikan. Kan kat situ dia jadi macam, dah jadi macam kita pula yang akan fikir macam, oh malam aku cakap macam tu dia marah. Macam mana nak cakap lagi? So kita pula yang berfikir macam mana aku nak sampaikan supaya dia jadi lebih efektif. Kan awal-awal tadi saya cakap, it is not about what you say, it is about how you say it. So, kita bermain dengan cara menyampaikan tu. Okay? Oh, mata dah juling dah ni. Okay, Muhammad Ali Pandu, kalau hargai dulu anak atau pasangan sebelum menegur boleh juga kan? Yes, boleh juga, of course. Itu pun salah satu cara untuk kita connect before correct kan? Macam isteri-isteri kan, Encik Muhammad Ali kan? Kalau isteri-isteri ni kan dia suka dipuji kan, betul tak? Macam hari tu saya pernah macam panas hati lah kan dengan suami saya. Biasalah kita mak-mak ni kita selalu panas hati dengan semua orang. Okay, so hari tu suami saya dia mungkin nak menegur saya lah ataupun nak menegur saya lah supaya kenapa macam tu kan. Mungkin ada perkara-perkara yang saya buat yang kurang tepat atau reaksi-reaksi yang saya buat yang mungkin kurang tepat bila anak tengok. Okay, so macam mana suami saya tegur? Dia ajak anak saya Haikal untuk cakap terima kasih dekat saya. Maksudnya macam Haikal, jom kita cakap terima kasih dekat mama hari ni sebab dia dia masakkan kita makanan sedap, atau jom kita cakap terima kasih dekat mama hari ni sebab dia tolong lipat baju. So Haikal pun akan datang lah, terima kasih mama. Haikal dengan papa nak cakap terima kasih. So mak-mak ni kadang-kadang dia emo ataupun dia ego kan, sebab dia tak rasa dihargai. Okay, dia tak rasa dihargai. So isteri-isteri ni saya rasa itu juga adalah salah satu cara yang kita boleh gunakan untuk kita connect before correct. Okay. Contoh bergaduh each other. Macam mana nak tegur anak-anak yang suka cakap sekejap bila disuruh? Suruh lagi. Ulang lagi. Okay, Puan Siti Fatimah. Jangan pernah bosan untuk menegur untuk kebaikan. Dah tegur, insya-Allah berdoa minta pada Allah agar anak berubah. Kita tiada kuasa nak ubah orang. Exactly. Anak tu walaupun keluar dari perut kita kan, kita rasa anak tu anak kita kan? Tidak. Kita tak memiliki anak tu. Okay, kita tak memiliki hati anak tu. So kewajipan kita, ingat, kewajipan kita hanya menegur, menyampaikan, menasihati. Berbuihlah menegur. Sebab kita memang wajib menegur. Memang wajib menasihati, wajib mengingatkan. Tapi yang mengubah, Allah yang ubah. Sebab kadang-kadang Allah belum beri kefahaman kepada orang tu, dan ataupun Allah belum ubah orang tu untuk build kita punya sabar. Untuk build kita punya kekuatan. Mungkin kita jadi, kadang-kadang anak yang mencabar kita ni kan, anak yang mencabar kesabaran kita ni atau menguji kesabaran kita ni, itulah anak-anak yang buat kita jadi ibu bapa yang hebat sebenarnya.
Anak yang mudah tak menjadikan kita ibu bapa yang hebat ya tuan-tuan. Anak yang mudah tidak menjadikan kita ibu bapa yang hebat. Jadi kadang-kadang ujian yang datang daripada anak tu, itulah sebenarnya nikmat ataupun peluang yang sebenarnya Allah tengah sediakan untuk kita jadi ibu bapa yang hebat, insya-Allah. Okey, Farah Oreo, okey. Adakah betul dengan cara memberi reward pada anak jika kita nak betulkan kesalahan dia? Maksudnya macam mana tu? Maksudnya anak tu buat silap, lepas tu kita bagi reward ke? Ataupun anak tu betulkan dulu, baru kita bagi reward? Sebab saya tak setuju sangat kalau reward ni didatangkan apabila anak buat silap. Sebab reward ni sepatutnya didatangkan apabila anak mungkin mencapai sesuatu milestone ke dan sebagainya kan. Mungkin boleh lah. Tapi saya tak jelas sangat sebenarnya reward tu datang bila kita nak paksa anak tu betulkan kesalahan ke macam mana. Atau kalau kita nak build satu habit kan, contoh macam solat. Contoh anak solat 5 waktu kan. Solat 5 waktu, cukup seminggu dia solat 5 waktu, kita bagi reward. Bagi saya that is fine lah. Itu tak apalah. Tapi untuk kesalahan ni saya tak pasti macam mana yang dimaksudkan. Alright, nak tanya kalau saya nampak ada orang apa ni? Kalau ada anak ramai dalam satu kereta, perlu nasihati seorang demi seorang, perlu sebut nama bagi tahu sekarang. Oh tidak, okey. Okey, bila anak ramai ni, itulah saya pun bercadang juga nak jemput seorang ibu yang saya sangat admire sebenarnya, anak dia ramai. Dan saya suka cara dia berkomunikasi dengan anak-anak dia. InsyaAllah kalau ada peluang kita akan invite dia dalam Parent Reboot. Okey, apa tadi? Kalau nak tegur kesalahan anak-anak ramai ni kan, better panggil seorang-seorang lah. Kalau dalam sudut psikologi kanak-kanak pun, kita perlu ada exclusive time untuk setiap anak. Sebab kan tadi saya cakap untuk kita menegur, especially kesalahan, nak tegur kesalahan ni adalah satu benda yang mengaibkan. Walaupun kita berdua kan nak tegur kesalahan orang, itu pun satu benda yang dah mengaibkan, betul? Ini kan pula dengan kehadiran adik-beradik dia. Of course lah lebih mengaibkan. Jadi perlu ada exclusive time dengan anak untuk tegur kesalahan dia. Kalau nak dalam kereta juga, bawa je lah anak seorang je dalam kereta dulu, ataupun mungkin bawa dia in a different room ke dan sebagainya. Tapi perlu ada exclusive time untuk tegur kesalahan dia. Yes, betul. So ramai yang bersetuju di mana ramai yang bersetuju bahawa ketiga-tiga cara yang Nabi ajar, okey, Nabi cadangkan, bukan Nabi cadangkan, Nabi sendiri tunjuklah, Nabi sendiri pun buat menasihati orang ataupun mendidik anak ataupun menegur kesilapan anak dalam 3 keadaan tersebut, dalam perjalanan, waktu makan dan juga waktu sakit. Okey, so memang terbuktilah insya-Allah kan siapa lagi manusia terbaik dalam dunia yang kita boleh contohi melainkan Nabi Muhammad kita. Okey. Dan hari ni hari Jumaat kan, so kita boleh selawat banyak-banyak insya-Allah. Okey. So saya rasa macam mana nak tegur anak tak suka cakap. Okey. Kalau anak cakap dia benci kita kan, dia tak bermaksud. Okey, saya nak bagi tahu satu ayat je yang saya pegang juga. Waktu anak paling tak nak kita itulah, okey, waktu anak paling benci kita, waktu anak paling tak nak kita, itulah sebenarnya waktu dia paling perlukan kita. Ingat yang tu je. Dia marahlah macam mana, dia cakaplah tak nak kawan mama ke, tak sayang mama ke, benci mama ke. Sebenarnya itulah waktu dia paling perlukan mama dia. Okay, so maybe dia dah rasa disconnected lah dengan mak dia, that's why. So all you have to do is reconnect. Okay, itu bukan masalah besar, insya-Allah boleh reconnect, always belum terlambat. Okay, so saya rasa itu sahaja kot untuk live hari ni kan. Cakap sekejap, lama juga bercakapnya. Okay, so kita jumpa lagi insya-Allah dalam Parent Reboot akan datang dalam, kita actually nak buat benda ni secara tetap lah, maksudnya setiap Jumaat pukul 11.
saya akan buat sharing dekat Facebook dan juga dekat Instagram insyaAllah. Dan next week insyaAllah kita ada guest yang sangat-sangat saya segani dan kita akan bercakap tentang rahsia. Okay, tunggu next week kita akan announce macam mana. So, see you again next week insyaAllah. Dan kepada anda yang mungkin tertanya-tanya atau mungkin nak belajar tentang urus emosi dengan lebih lanjut, saya ada keluarkan satu masterclass masterclass ibu bapa bijak emosi. Dekat dalam tu ada pakar psikiatri dan juga ada Ustazah Asni Mansur, okay, yang berkongsi tentang banyak sangat teknik-teknik untuk kawal emosi, especially marah. Okay, so boleh dapatkan dekat adlilrajia.com. Okay, boleh check out my website adlilrajia.com. Alright, thank you guys so much. Hari ni ramai juga yang join tadi dekat Instagram, dekat Facebook. Terima kasih sebab sudi teman saya hari ni. Kalau tak hari ni saya cakap seorang-seorang je kan. Dah lah kering tekak ni tak boleh nak minum kan. Walaupun tak puasa tak boleh minum depan orang kan viral. Okay. So terima kasih semua. Kita jumpa lagi next week. Selamat berpuasa. Selamat berbuka petang nanti. InsyaAllah. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye everyone.